Sistem pembayaran terbuka KTMB dilancar, cepatkan pembayaran perjalanan. Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak akan disiapkan sepenuhnya tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat tahun baharu Cina kepada seluruh masyarakat Cina di negara ini. Semoga tahun ini membawa kebahagiaan yang melimpah dan rezeki yang bertambah, mengambil tuah Tahun Naga, simbol kekuatan dan karisma selain kreativiti dan keyakinan. Perdana Menteri turut beri jaminan kerajaan akan bekerja lebih kuat demi mencapai Malaysia yang lebih sejahtera dan tinggi darjatnya. Salam sejahtera. Saya ucapkan selamat tahun baru pada masyarakat Cina supaya tahun ini disambut dengan gembira oleh keluarga dan dengan damai. Sin Nian Kuai dan mudah-mudahan tahun ini tahun bahagia dan tahun-tahun berikutnya begitu lebih bahagia. Sin Nian Hao, Nian Nian Hao. Terima kasih. Sistem pembayaran terbuka SPT Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB yang dilancarkan hari ini memudahkan proses pembayaran. Ia kini tersedia di semua stesen Lebah Kelang dan semua stesen komuter utara termasuk Ipoh melibatkan 80 stesen. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia membolehkan pengguna membuat pembayaran perjalanan menggunakan kad debit, kad kredit dan pembayaran digital e-dompet di pintu kawalan automatik. Ini merupakan satu usaha yang baik. Namun begitu ini hanya untuk komuter. Dia tak termasuk ETS. ETS tak termasuk. Sebab ETS kita ada kios di stesen-stesen. Tetapi ETS juga boleh membayar, boleh membeli secara online, online sistem. ETS mengapa dia tak boleh buat untuk open payment system ini di country sebab ETS ada tempat duduk yang dihaskan. So dia perlu ada jumlah penumpang yang tetap sebab kursi-kursi itu hanya terhad kepada penumpang saja. Beliau berkata demikian selepas melancarkan sistem pembayaran terbuka KTMB di stesen KTMB Ipoh Perak. STP yang bermula pada bulan September 2022 di Lebah Kelang dan siap pada akhir tahun lalu. Sebanyak 233 projek bakal dilaksanakan Kementerian Kerja Raya KKR pada tahun ini. Menurut Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi, ia melibatkan 38 projek baharu, 181 projek sambungan dan 14 projek penyenggaraan. Peruntukan penyenggaraan yang diluluskan menerusi Belanjawan 2024 adalah sebanyak 2.8 bilion ringgit dan jumlah ini adalah pertambahan 1 bilion ringgit berbanding tahun lalu. Kementerian Kewangan juga telah berbesar hati meluluskan sejumlah 30 juta ringgit untuk diagih kepada 115 jurutera daerah dengan diagihkan 200,000 setiap daerah bagi menangani segera aduan kerosakan kecil dan luar jangka di Jalan Persekutuan. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander turut memaklumkan aplikasi My Jalan akan diperluaskan penggunaannya. Selain menjadi platform aduan setempat, aplikasi tersebut turut berperanan sebagai platform pemantauan ke atas pencapaian kerja-kerja konsesi.
Sementara itu, Datuk Seri Alexander memaklumkan pihak kementerian akan terus memantau projek Lebuh Raya PAN Borneo Sarawak bagi memastikan ia siap sepenuhnya pada tahun ini. Jelas beliau, projek tersebut kini telah siap 98.91%. Manakala Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE yang menghubungkan Banting dan Taiping bakal dibuka sepenuhnya Mac ini. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Amanat tahun 2024 serta Perhimpunan Bulanan bersama warga Kementerian Kerja Raya di Ibu Negara. Beberapa jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi membantu memantau pelaksanaan 62 program yang telah dirancang di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jawatan kuasa berkenaan tidak hanya menjurus kepada pencapaian matlamat dan objektif program, malah memastikan penganjurannya dilaksana dengan penuh etika, beramanah dan bertanggungjawab. Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama bagi melaksanakan amanah sebagai peneraju pembangunan desa ini. Saya mahu dalam bulan Julai nanti kita akan adakan semakan semula pelaksanaan 62 program yang telah saya sebutkan tadi, dan saya mahu apa juga yang kita fikirkan tidak hanya tersemat di dalam minda, tetapi kita perlu memastikan proses pelaksanaan itu dibuat sebaik-baiknya. Dari situ kita akan dapat menyusun semula keutamaan program agar lebih memberi impak kepada rakyat. 62 program tersebut dibentuk ketika program pemukiman Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah baru-baru ini yang melibatkan pencambahan idea pelbagai peringkat daripada kalangan pegawai kanan kementerian dan ahli akademik. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan 33.4% atau 8,173 profil warga kementerian itu telah berdaftar dengan sistem pengkalan data utama PADU setakat 2 Februari lalu. Angka itu daripada keseluruhan 24,471 berjawatan sedia di bawah kementerian berkenaan dan agensi di bawahnya. Sehubungan itu, beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menyeru seluruh warga kementerian agar bekerjasama dan menterjemahkan kebersamaan di dalam setiap inisiatif kerajaan. Ini dengan menyegerakan pengemaskinian dalam sistem PADU bagi mencapai 100% pendaftaran pertengahan bulan ini. Saya harap apa yang didoakan, diusahakan oleh PM, kita berikan dukungan, dan saya mahu PADU disertai oleh kita 100% pada pertengahan tahun ini, dan janganlah dengar sebarang komen-komen negatif daripada luar. Kita di KKBW mengambil jalan untuk bersama-sama dengan Kerajaan Perpaduan Madani ini, dan kerana kita adalah salah satu kementerian yang diberikan empowerment, diberikan pertanggungjawaban untuk melaksanakan program kerajaan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan kebimbangan mengenai kerahsiaan butiran peribadi antara punca jumlah pendaftaran dalam sistem tersebut masih rendah. Kerajaan akan memperhalusi cadangan bagi memperkasa masyarakat, khususnya golongan belia, dengan pengetahuan yang tepat mengenai pencegahan HIV atau AIDS. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu mengambil kira situasi semasa ketika ini yang menunjukkan peratusan laporan kes tertinggi melibatkan golongan muda. Kenyataan media beliau dibacakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Untuk Majlis Sosial Negara yang untuk situasi semasa HIV AIDS di Malaysia ini, terdapat keperluan untuk memperluaskan dan memperhebatkan lagi program pencegahan, kawalan dan rawatan berkaitan HIV dan AIDS, memandangkan taburan kes HIV mengikut umur menunjukkan 74% kes.
HIV yang dilaporkan melibatkan golongan muda berumur di antara 20 hingga 39 tahun. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid mempengerusikan mesyuarat Majlis Sosial Negara Bilangan 1 2024 di Putrajaya. Antara cadangan lain yang dikemukakan dalam mesyuarat itu adalah mewujudkan rumah perlindungan bagi mengendalikan jagaan susul orang dengan HIV atau AIDS, ODHA yang tersisih daripada keluarga dan tiada sokongan. Selain meningkatkan keterjaminan pekerjaan dan pendidikan untuk ODHA. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memberi jaminan kerajaan akan meningkatkan usaha menangani isu keciciran dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Datuk Seri Nancy yang membacakan ucapannya memaklumkan beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti bagi mengurangkan masalah keciciran sekolah. Beberapa cadangan penambahbaikan telah dikenal pasti, iaitu menyebar luaskan maklumat tentang kepentingan mendapatkan pendidikan sehingga mendapat sijil pelajaran Malaysia sekurang-kurangnya SPM kepada anak-anak dan murid yang tidak bersekolah ataupun cicir melalui media cetak, media elektronik dan media sosial. Kedua, membuat pemantauan berkala terhadap majikan yang mengambil pekerja yang masih bersekolah untuk mematuhi syarat dan waktu bekerja yang ditetapkan. Produk penyedut hidung atau energy stick bukan keluaran berdaftar. Ia hasil siasatan awal yang dilakukan Kementerian Kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Muhammad Razzi Abu Hassan berkata, pemantauan serta tindakan penguatkuasaan akan dijalankan terhadap mereka yang menjual produk berkenaan secara dalam talian disyaki tidak berdaftar. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan hasil saringan awal di platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Pihaknya turut mengesan terdapat pengiklanan dan penjualan produk tersebut oleh penjual tempatan dan luar negara. KKM melalui bahagian penguatkuasaan farmasi akan mengambil tindakan penguatkuasaan sewajarnya. Ini dengan memastikan iklan-iklan produk berkenaan diturunkan. Penjualan produk kesihatan yang tidak berdaftar melanggar peraturan 7-1-A Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Beliau menasihati pengguna agar memastikan produk kesihatan yang dijual mempunyai pelekat hologram dan nombor pendaftaran produk MAL sebelum membeli. Sementara itu, orang ramai diminta menyalurkan aduan mengenai penggunaan atau pengambilan produk energy stick dalam kalangan pelajar. Aduan boleh disalurkan menerusi talian Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPA), Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata langkah itu penting bagi memastikan pihaknya dapat mengambil langkah sewajarnya sebelum keadaan menjadi lebih mudarat. Pada masa ini KPM masih belum menerima apa-apa aduan lagi, tetapi sekiranya kita menerima aduan, kita akan mengambil tindakan yang tegas dan untuk memastikan bahawa kebajikan dan kesihatan atau kebajikan dan kesihatan anak-anak kita adalah terjamin. Persediaan menghadapi fenomena El Nino akan dibincang dalam mesyuarat yang bakal diadakan 22 Februari ini. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, mesyuarat itu melibatkan beberapa kementerian dan agensi. Ia bagi mencari kaedah terbaik dalam meminimumkan impak fenomena tersebut. Dia lebih kering dan lebih panas. Kebetulan juga kita ingat tahun lepas pun sudah mula El Nino dan tahun lepas merupakan tahun terpanas yang ada rekod lah dalam sejarah dunia. Jadi kita akan adakan satu mesyuarat yang biasa kita adakan iaitu tentang cuaca panas dan kering yang mana kita akan melibatkan pelbagai kementerian dan agensi termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia dan Sukan ya, sebab dia akan ada impak yang besar kepada pelbagai aktiviti. Jadi kita akan memastikan ada satu persediaan lah yang terbaik untuk tahun ini. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan fenomena El Nino yang bermula sejak pertengahan tahun lalu dijangka berterusan hingga pertengahan tahun ini.
Sementara itu, rang undang-undang RUU Perubahan Iklim disasar dapat dibentang di Parlimen tahun depan. Nik Nazmi menjelaskan ketika ini RUU tersebut di peringkat awal penggubalan. Satu sesi lipat urus bersama pihak-pihak berkepentingan juga akan diadakan. Beliau menyifatkan RUU itu bakal menjadi satu dasar yang mengikat negara dari segi komitmen terhadap perubahan iklim. Kita mensasarkan RUU ini untuk diperkenalkan sebagai satu undang-undang payung yang untuk mengumpul semua perundangan dasar yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan sebab itu kita akan memulakan juga perbincangan dengan kerajaan-kerajaan negeri dan pihak-pihak berkepentingan lain di dalam separuh pertama tahun ini untuk kita mengumpul pandangan-pandangan mereka. Bijaklah berhidup makmur. Semua mahu kaya, tapi jangan salah langkahnya. Jika terpedaya hidup sengsara, macam-macam skim yang ada mesti faham ada di labu. Lesen SC pastikan ada, silap labur, duit lebur. Ingin tahu produk sah yang ada, laman web Investmart jawapannya. Pesanan ini dibawakan oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Bersua kembali. 4 dekad menemani pagi rakyat Malaysia dengan pelbagai pengisian penuh informasi, paparan keunikan dan pelbagai aktiviti seni budaya negara. Simbolik sambutan ke-40 program Selamat Pagi Malaysia atau singkatannya SPM turun padang ke 40 lokasi di seluruh negara mendekati rakyat. Laporan terperinci bersama wartawan Suhil Muhammad Nur. Saudara, saya kini berada di studio N1 yang terletak di Wisma Berita Kota Media Angkasa Puri, dan di sinilah sedang berlangsungnya siaran langsung program TV yang paling lama dalam industri penyiaran negara, iaitu program Selamat Pagi Malaysia. Program Selamat Pagi Malaysia SPM 40 lokasi dimulakan dengan bersiaran dari studio N1 Wisma Berita RTM di Muzium Bersejarah dan Etnografi Melaka dan Silver Lake Batu Gajah, Perak secara serentak. Ya, idea untuk SPM 40 lokasi ini sebenarnya adalah idea Timbalan Pengarah Best, iaitu Encik Syahri Syaripan. Dia bersempena dengan 40 tahun SPM. Sebab SPM ni memang dah lama. Jadi memang kita untuk tahun ini kita akan turun padang dan kita akan pergi ke 40 lokasi, dan kita akan sentiasa memberikan hebahan dan juga keceriaan di mana-mana lokasi yang kita akan pergi, insya-Allah. Jadi penyusunan dari segi tempat lokasi-lokasi yang dipergi itu pun kita ambil kira juga, supaya kita nampak dari satu lokasi ke satu lokasi itu ada perbezaannya, ada sesuatu keunikan, keistimewaan lokasi itu yang perlu ditunjukkan kepada penonton di rumah. Pelaksanaan program Jelajah SPM 40 lokasi juga adalah sebagai tanda penghargaan kepada penonton setia RTM. Kalau kita cerita pasal Seksyen Ewas Masa, kita sentiasa memberi liputan semasa. Banjir, keadaan terkini, apa-apa mengenai lalu lintas, apa yang berlaku di Malaysia ni. Cumanya apa yang kita boleh janjikan untuk SPM 40 tahun, 40 lokasi, kita akan kosmetikkan program tu. Kita nak cantikkan dari segi bagaimana kita hamparkan kepada penonton dengan cara kita yang lain dari yang lain. Program kali ini memaparkan setiap keunikan lokasi yang dikunjungi dengan pendedahan ilmu pengetahuan mendalam meliputi kesenian, warisan, tradisi, khazanah serta kearifan tempatan. Penonton SPM ataupun Selamat Pagi Malaysia ni boleh melihat kita ataupun penonton kita dengan lebih dekatlah apabila kita pergi ke lokasi-lokasi sekian-sekian yang kita akan maklumkanlah ke mana lokasi-lokasi kita. Kita boleh memberi lebih input dan manfaat kepada semua penonton Selamat Pagi Malaysia dengan pelbagai pembaharuan yang kami bawakan pada tahun ini. Bertahan lama dan bersiaran secara konsisten sejak 1984.
Kali ini, program SPM 40 Lokasi memainkan peranan ampuh mengangkat semangat perpaduan rakyat Malaysia. Suhil Muhammad Nur, RTM. Sempena Tahun Baharu Cina, warga kerja RTM terus disantuni. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman tidak ketinggalan memberikan buah tangan limau sebagai simbol ucap selamat kepada mereka yang meraikan. Buah tangan diberikan kepada petugas di unit Sukan TV, majalah dan dokumentari, drama TV dan tidak dilupakan juga di unit radio, terutamanya IFM. Ya, kepada mereka yang akan memandu kenderaan untuk pulang ke kampung, ya, kita kena memandu dengan penuh berhemah dan sentiasa berhati-hati kerana nyawa itu sangat berharga. Dan kita di RTM, ya, mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu, Tahun Naga. Semoga Tahun Baharu ini memberikan rezeki yang melimpah kepada mereka yang menyambutnya dan juga keamanan dan juga keharmonian. Baik, berita perdana seperti biasa kita teruskan dengan Stadium RTM.